Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu wa ta'zimu lillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nassarahu wa walah. أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة إن أريد الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Dan barang siapa, kata Allah, yang berpaling daripada peringatan kami, tidak mengambil Al-Quran itu sebagai panduan hidup, lalu hidup mereka di dunia ini dalam keadaan derita dan disempitkan oleh Allah, sehinggalah di akhirat nanti mereka akan dibangkitkan dalam keadaan mata mereka dibutakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Dan mereka nantinya di akhirat berkata, wahai Tuhan kami, kenapa waktu ini kami dibangkitkan oleh-Mu ya Allah dalam keadaan mata kami dibutakan. Wa qad kuntu basira, sedangkan hidup kami di dunia dahulu boleh melihat dan memandang, tidak sengsara seperti mana ketika ini. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dan berkatalah Allah kepada mereka, hei manusia, sesungguhnya kamu dahulunya kami hidupkan di atas muka bumi, didatangkan kepada kamu yakni Al-Quran, panduan hidup, ayat-ayat keterangan menjadi suatu kebenaran yang sepatutnya kamu ikuti, kan tetapi kamu mencuaikan, kamu mengabaikan serta kamu melupakan kami. Wa kadzalikal yauma tunsa, dan demikianlah pada hari ini pula kamilah yang layak untuk mencuai, melupakan dan mengabaikan kamu. Shadaqallahul azim. Surah Taha ayat 124 hingga ayat 126. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah, tamu-tamunya marilah kita memanjatkan rasa syukur. Di saat ini Allah memberi, mengurnia, menganugerahkan ke atas kita semua yang hadir pada malam ini di Masjid Rusila, untuk sama-sama kita muhasabah, merenungi hala tuju hidup kita pada diri kita, yang di akhirat kelak tidak ada naungan, tidak ada yang membantu, yang tidak ada menjadi penolong melainkan yaumal la zilla illa zilhu, penolong walinya yang membantu kita nanti di akhirat nanti ialah Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita pada hari ini untuk kita menjadi hamba kepadanya, untuk menjadi hamba kepada Allah, untuk menjadi hamba kepada Khaliq, yakni pencipta kepada makhluk. Supaya apa dia? Supaya hidup kita di akhirat kelak, di akhirat nanti hidup yang bahagia, hidup yang sejahtera. Dan sudah tentulah
orang yang nak hidup bahagia dan sejahtera di akhirat nantinya, Allah pilih daripada kalangan mereka, yakni orang-orang yang benar-benar tulen kualiti iman mereka, dan mereka benar-benar menjadi golongan mukhlisina lahuddin, yang benar-benar mengikhlaskan diri mereka hidup dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti mana mereka yang kufur, yang bantah dan derhaka apa yang ada di dalam Quran, dan begitu juga di dalam hadis Nabi SAW. Umat-umat terdahulu yang mana Allah hidupkan adanya seorang Nabi dan seorang Rasul. Untuk apa? Untuk menyelamatkan, untuk memberi kehidupan yang sejahtera di dunia dan juga di akhirat. Maka Nabi dan Rasul terdahulu menerima berbagai-bagai ujian dugaan daripada umat yang diperintahkan oleh Allah supaya seruan dakwah kepada hati mereka, ke dalam lubuk jiwa mereka. Apakah daya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sahaja kepada Nabi dan Rasul, tetapi hidayatnya itu tertakluk kepada kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Nuh hampir 1000 tahun, tetapi berapa ramai yang beriman? Lingkungan 80 hingga 100 orang sahaja yang beriman. Begitu juga pada Nabi dan Rasul yang lain. Mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul, sebaliknya memberi penentangan yang mubin, yang jelas, terang. Mereka tidak lagi sembunyi penentangan mereka, penderhakaan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Jelaslah di dalam surah Yasin pada ayat yang ke-77, 78 dan 79. Allah menyebut, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Tidakkah kamu melihat pada penciptaan dan kejadian diri kamu, kata Allah, yang kami jadikan, ciptakan daripada nutfah, yakni daripada air mani yang hina. Tiba-tiba kamu menjadi golongan yang khasimun mubin, yang menentang Allah, menentang Rasul. Dan termasuklah kalau kita ambil umat di akhir zaman ini menentang segala bentuk perkara yang nak dihayati, yang nak dihidupkan di dalam agama, yang nak diambil di dalam Al-Quran. Tidak menerima hukum Allah, tidak menerima apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi laksanakan ketika berada di Madinatul Munawwarah untuk menegakkan negara Islam. Maka bila mana Allah sebut ketika itu orang yang menentangnya dalam keadaan terang-terang, wa darabalana mathalan wa nasiya khalqah qala ma yuhyil 'izam wa hiya ramim. Lalu mereka buat perumpamaan, ambil mencabar Nabi SAW dengan membawa tulang belulang yang sudah hancur luluh. Tulang yang hancur itu mereka bawa di hadapan Muhammad Nabi kita SAW dan minta supaya, wahai Muhammad, kalau sekiranya engkau menyatakan bahawa Tuhan engkau yang berkuasa, yang ada kekuasaan, cuba hidupkan tulang belulang yang sudah hancur lulur ini menjadi manusia balik. Mereka cabar Nabi, mereka cabar Allah. Maka apa jawapan daripada Allah Subhanahu wa taala pada surah Yasin ayat yang ke-90, ayat yang ke-79? Maka Allah menyebut di situnya, qul yuhyi alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku menciptakan daripada sesuatu yang tidak ada lalu menjadi ada. Adakah sukar aku nak hidupkan balik sesuatu yang mati dan menjadi semula ataupun hidup semula? Sesungguhnya Allah yang menciptakan segala-galanya. Para hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, ini adalah suatu peringatan untuk kita semua.
Tak usah cabarlah kuasa Allah, tak usah cabarlah yang dikatakan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni merenungi diri kita ni sebagai hamba, orang yang hebat yang diumpamakan, yang disebut di dalam Quran kaum Ad. Nabinya adalah rasulnya Nabi Allah Hud alaihi salam. Bagaimana kaum Ad yang gagah perkasa, yang besar tubuh badan fizikalnya, menentang Nabi, menentang rasulnya Nabi Allah Hud. Allah merakamkan di dalam surah Az-Zariyat ayat 41 hingga ayat 42. Maka firman Allah, wa fi 'adin iz arsalna 'alaihimur rihal 'aqim. Pada kaum Ad itu, kata Allah, kami utuskan angin yang menerjah, dan angin tersebut angin yang tidak ada langsung kebaikan padanya. Ma tadharu min syai'in atat alaihi illa ja'alathu karramim, kata Allah. Dan angin tersebut bila mana menerjah kena pada kaum Ad, maka tidak meninggalkan sedikit pun, tidak meninggalkan sesuatu pun, illa melainkan ja'alathu karramim, jadilah mereka seperti mana kata Allah, debu-debu yang melayang, yang berterbangan. Allahu Akbar. Allah matikan mereka itu dalam keadaan mudah dan dalam keadaan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada manusia yang boleh hidup kekal di dunia, termasuklah Firaun yang menderhaka kepada Allah dan nabinya Nabi Allah Musa. Akibat daripada derhakanya, nampak Firaun 500 tahun, tuan-tuan. Nak ambil umurnya, kalau kita bangga dengan panjang umur tapi umur yang tidak diberkati, apa manfaat umur yang ada pada kamu? Nabi SAW menyatakan dalam hadis sahih, dalam hadis hasan lagi sahih At-Tirmizi, apa kata Rasul SAW, la tazulu qadama 'abdun fi yaumil qiyamah hatta yus'ala. Setiap orang, kata Nabi, di akhirat kelak nantinya berhadapan dengan Allah, dan tidak berganjak kaki mereka itu sehinggalah terlebih dahulu mereka akan disoal, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan soalan-soalan yang tertentu. Yang pertama, kata Nabi, iaitu an umrihi fima afnahu, daripada umur kamu apa yang telah kamu habiskan, daripada umur yang kami berikan, iaitu Allah kurniakan. Kalau Fir'aun tadi disebut hampir kira 500 tahun, tapi akhirnya umur itu menjadikan dia adalah manusia yang paling derita, yang disebutkan tadi. Di dunia lagi mereka dalam keadaan dongka, yakni mereka dalam keadaan sengsara, hidup mereka penuh dengan penderitaan dan kesempitan. Umur yang Allah anugerahkan kepada kita bukanlah percuma, tuan-tuan. Saya pun bukanlah kata tua sangat dan bukanlah kata muda sangat. Umur saya 42 tahun. My age 42 years old. I tell you, I'm still young and I feel young. Lebih kurang gitulah, tuan-tuan. Tapi bila ingat balik 40 tahun, 42 tahun sekalipun yang panjang umur takat ni, bukan kata tak mati, bukan kata lambat lagi mati. Setiap hari perlu ingat pada diri kita tentang kematian. Tiap-tiap hari, every day, setiap hari, tuan-tuan, every time, every moment, pastinya kita nak kena tanya diri kita, tanya diri kita. So apa yang kita nak kena tanya pada diri kita? Yakni suatu bekalan, persiapan, persediaan untuk menghadapi saat kematian. Saat malam pertama bagaimana di barzakh, saat malam pertama kita di alam kubur. Kalau sekiranya, kata Nabi SAW, kita tergolong daripada kalangan orang-orang yang beriman, idza dufinul abdul mu'min, bila mana nak diusung, diangkat jenazah yang nak dimasukkan ini adalah kalangan orang yang beriman, maka kata kubur, welcome ahlan wa sahlan marhaban bikum, selamat datang ke atas kamu wahai bakal penghuni kubur. Kenapa? Kerana apabila dulunya kamu berada di atas muka bumi, la ahabba fi yamshi fil ardi,
kamu berjalan di atas belakang aku, kata kubur, menjadi manusia la ahabba, yang amat, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lama lagi saat kamu nak berada di dalam kubur, maka kata Nabi SAW, kubur akan meluaskan, fayattasi'u lahu madda basarih, yakni luahnya kubur itu seluas mata memandang. Yang kedua, wa yaftahu lahu babun ilal jannah, akan dibukakan satu pintu untuk dia menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang ni hebatlah tuan-tuan. Yang ni boleh kita sifatkan amalan soleh kita ni memang hebat. Wa basyiril muhsinin, khabar gembira kepada mereka yang terus menerus melakukan amalan soleh, terus menerus berada di atas jalanan Allah Subhanahu wa taala. Siru ala barakatillah. Teruskan tuan-tuan usaha tuan-tuan. Guru-guru pasti, guru-guru yang mengajar anak-anak kita, yang mendidik anak-anak supaya mengenal alif bata, supaya anak kita mengenal Allah dan Rasul, supaya anak kita tahu membezakan di antara hak dan yang batil. Pekerjaan tuan-tuan, suatu pekerjaan yang cukup mulia. Kita tengok bagaimana hadis Nabi SAW daripada Sayyidina Uthman ibnu Affan. Disebut oleh Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Pekerjaan yang terbaik, yang pertamanya kamu belajar, kemudian yang keduanya kamu mengajar. Apa dia? Quran. Quran. Tuan-tuan belajar Quran kemudian mengajar pula Quran. Itu adalah pekerjaan yang paling mulia, yang terbaik. Tapi tak sampai kepada mereka yang dihijabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mendapat petunjuk. Bagi mereka Quran ni tak ada apa manfaat, tak ada apa yang lebih. Kalau sekiranya anak-anak kita tak pandai mengaji, tak ada masalah, tapi jangan tak pandai matematik, jangan tak pandai sains, jangan tak pandai English. Yang ni kita nampak hari ni cabarannya guru-guru pasti dan semua yang terlibat di dalam sistem pendidikan pelajaran di dalam negara. Sebab apa dia? Sebab banyak orang memikirkan soal kehidupan dunia, bagaimana nak menjana kejayaan hidup di dunia, tetapi sedikit sangat memikirkan soal bagaimana nak menjana kejayaan negeri akhirat. Allahu Akbar. Inilah yang katakan akhir zaman. Inilah yang disebut akhir zaman. As-sabiru fihim ala dinihi kalqabidi ala jamri. Dalam hadis sahih Nabi kata, di akhir zaman kita nak hidupkan Islam, kita nak angkat Islam ni di mercu, kita nak letakkan Islam ni di persada. Hadirin sekalian, bukan satu kerja yang mudah, memerlukan pengorbanan, sacrifice, perjuangan yang ampuh dan berterusan. Walaupun di kiri kanan kita liar mereka mengganggu untuk kita terkandas di tengah jalan, dan akhirnya mereka menjulang kemenangan. Yakni kemenangan apa dia? Memusnahkan Islam di atas muka bumi. Allahu Akbar. Tugas kita inilah sebagai pejuang-pejuang agama, pejuang-pejuang Islam. Saya dengan cara saya, pendakwah dengan cara pendakwah, ulama dengan cara ulama. Dan kita sebagai orang yang cintakan ulama, cintakan kepada agama Islam, maka kita jangan jauhkan, jangan kita pinggirkan satunya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan peranan tugas kita, responsibility, tanggungjawab kita hadirin sekalian untuk angkatkan tadi martabat agama Islam, supaya anak-anak didikan kita mereka faham dengan agama, insya-Allah mereka akan terus mempertahankan Islam. Muslimin muslimat sedang jamaah yang dirahmati lagi dikasihi sekalian. Maka Nabi SAW terlebih dahulu Allah uji, Allah duga dengan berbagai-bagai ujian dan dugaan. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu menyatakan dalam satu hadisnya, hadis Nabi SAW, apa kata Sa'ad? Kana yata'awazu duburus salawat bihaula'il kalimat.
Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi sering berdoa, Nabi selalu berdoa. Yang aku dengar doa Nabi ni minta lindung kepada Allah. Nabi minta protek, perlindungan daripada Allah. Dan di antara doa yang Nabi sebut, yang pertamanya, Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Ya Allah, aku minta lindung daripadamu ya Allah, supaya aku ni tidak jadi satu orang yang penakut dan hakutnya nak takutnya kepadamu sahaja ya Allah. Nabi minta doa kepada Allah tuan-tuan, supaya jauhi daripada penyakit al-jubni, yakni penakut. Hari ni tuan-tuan, kita hari ni menghadapi inilah di antara penyakit. Masalahnya penyakit kita tak berani nak menentang kekufuran, kebatilan. Dalam maksud kata hari ni, kita dah semakin jauh apa yang Nabi sebut. Lihat, mar'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kamu nampak kerja jahat maksiat, maka kamu cegah dengan kuasa kamu, biyadihi. Wa man lam yastati' fa bi lisani. Kamu tak ada kuasa, maka lidah kamu kena cegah jahat maksiat. Wa man lam yastati' fa bi qalbi. Kamu tak boleh dengan lisan, maka tanda kamu tak suka kepada maksiat jahat tadi, ada kebencian di dalam hati kamu. Tapi ingat kata Nabi, wa dzalika adhaful iman. Itu adalah selemah-lemah iman. Allah. Ni macam tadi. Sampai peringkat hari ni kita dah tak bermaya seumpama nak menentang kekufuran, kebatilan yang ada di atas muka bumi. Semakin jauh kita takut kepada manusia, tetapi kenapa hari ini kita berani menentang Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan Nabi berdoa minta jauhkan daripada penyakit takut, tapi hanya Nabi nak, aku nak takut hanya kepadamu ya Allah. Allah makbul doa Nabi SAW. Tak kala datang Abi Talib, pak saudara Nabi, ketika itu, wahai Muhammad, aku diarahkan oleh pimpinan Arab Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, minta supaya aku yang dekat dengan engkau wahai Muhammad, nasihatkan abni akhi, anak saudara. Anak saudara siapa? Anak saudara mereka, puak-puak Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib. Berhentilah wahai Muhammad daripada kamu menyebarkan risalah tauhid. Berhenti daripada kamu ke sana ke sini berdakwah. Dan aku ini menyampaikan amanah daripada mereka wahai Muhammad. Apa respon daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jawapan daripada Nabi, wallahi ya ammi, demi Allah wahai pak saudara aku, kata Rasulullah, law da'i syamsi fil yamini wal qamar fil yasari ala an athraka hadha amra ma taraktuhu hatta yazharullahu aw ahlaka duna. Maka kata Nabi, demi Allah wahai Abu Talib, pak saudara aku, yang ni aku tak boleh duduk diam. Aku respect, aku hormat engkau wahai Abu Talib sebagai pak saudara aku, tapi bila mana ini yang dicuba ataupun yang menyebut adalah orang yang disebut orang-orang Arab Quraisy yang menjadi pemimpin di Mekah, minta supaya aku berhenti daripada sebarkan dakwah Islam, risalah tauhid. Maka Nabi kata, tidak, sekali-kali aku akan turut apa yang mereka mahukan. Hatta, sehinggalah Nabi kata, yazharullahu, kalau perlunya mempertahankan Islam ni sampai di medan perang. Maksud kata begitulah lebih kurang, kami sanggup, aku sanggup. Dan bila mana berperang, kalau sekiranya mati, musnahnya itu adalah satu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak menang, maka kami mati. Mati itu maksud kata yang dibunuh itu adalah suatu pembunuhan yang disebut pembunuhan kejam ke atas orang yang menegakkan agama Islam. Maka balasannya adalah mereka itu adalah syuhada dunia dan akhirat, syahid dunia dan akhirat. Tak ada masalah, tak ada masalah. Nampak tak tuan-tuan? Nabi berani dengan orang-orang musyrikin. Asyida'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Allah sebut, hendaklah kamu tegas berani dengan puak-puak kafir dan kamu kena ruhamah.
berlembut, berkasih sayang dengan orang-orang yang sama kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita nak kena tengok tuan-tuan, perpecahan kita hari ini kadang-kadang bukan sebab apa, sebab politik. Sebab politik yang tak ketahuan, kemudian sampai jadi macam ni, sampai jadi macam tu. Allah, rugi tak rugi. Kita jadikan mereka yang tak faham dengan Islam ni sebagai mad'u, sebagai satu sasaran. Kita nak fahamkan kepada mereka supaya mereka tengok, oh ni politik Islam. Ini yang katakan jalan untuk membawa kepada keredaan Allah, sama ada pada diri, sama ada pada masyarakat, begitu juga pada negara. Kita jadikan mereka sebagai mad'u, sasaran kita untuk kita sampaikan tadi kefahaman Islam yang sebenar. Tapi kalau kita berpecah, kita tidak bersatu, siapa yang untung akhirnya? Sudah tentu daripada kalangan puak-puak kafir, daripada kalangan mereka yang tidak berada di dalam Islam. Keseronokan mereka bila mana melihat Islam berpecah tunggang langgang dan tidak lagi bersatu. Kekuatan Islam harus kita ingat, kekuatan Islam apabila umat Islam itu sendiri bersatu, bukan dalam keadaan berpecah. Ini kita kena renung, menung dan tenung. Semua kita bertanggungjawab, hadirin sekalian. Kalau tidak, Allahu Akbar, rosak habis. Tu yang kita ambil pengajaran bagaimana satu pemimpin yang terakhir dalam kerajaan Islam Andalusia Spanyol yang memerintah lebih daripada 800 tahun. Ni sejarah Islam di Europe, di Eropah. Bila mana pemimpin yang terakhir yang bernama Abdullah Muhammad bin Al-Ahmar menangis tergesak-gesak berada di istana Al-Hamra. Waktu itu waktu telah diusir oleh puak-puak Katolik ataupun Nasrani Katolik, tidak lagi mempunyai kuasa. Menangis pun tidak ada makna dah pada waktu itu penyesalannya. Kerana apa? Kerana melihatkan umatnya, antara umatnya ketika itu berpecah. Allah, dalam keadaan mereka tidak bersatu tuan-tuan, bertelingkah berkaitan dengan masalah ranting furu'iyah. Dalam keadaan mereka berpecah, dalam bukan keadaan yang mereka bertelingkah itu perkara usul, bukan perkara pokok, perkara ranting. Ini antara faktor kejatuhan lingkup habis kerajaan Islam Andalusia 800 tahun. Kita baru merdeka berapa tahun hadirin sekalian? 59 tahun. Merdeka. Budak-budak sebut merdeka entah apa benda. Merdeka jugalah. 59 tahun baru kita merdeka. Hari ini cuba kita tengok di sekeliling kita. 59 tahun kita merdeka. Sayang tuan-tuan, nak dapat kemerdekaan ni nak senang ke? Allahu Rabbi, jenuh. Ulama-ulama pun mereka ada peranan mereka untuk kemerdekaan negara kita 1957. Kita tak lupa Burhanuddin Alminya, Bakar Bakirnya, Ustaz Bakar Bakirnya, kemudian dengan orang yang ternama, Tok Janggut, Tok Bahaman, Tok Kenali. Orang yang macam ni ada peranan mereka untuk memerdekakan negara kita, jangan dilupakan. Dan begitu juga prajurit-prajurit kita pun ada peranan dan tanggungjawab mereka dalam kemerdekaan negara. Bapak saya pun polis juga, tapi bukan polis pekan, dia polis hutan. Itu beza dia tuan-tuan. Tahu macam mana kesusahan bapak saya masuk hutan masa tu, komunis tengah kuat. Bermula daripada tahun 50, 60, 70, 80 di awal. Oh jenuh. Masuk hutan bukan sebulan, 3 bulan. 3 bulan keluar muka pun dah macam hutan tuan-tuan. Ya Rabbi. Dalam keadaan macam tu pun anak 9 orang. Alhamdulillah. Tu kalau tak masuk hutan mau 18 kot, Allahualam. Teringat balik. Ini cerita orang tua saya. Tahu macam mana pegang senjata masa tu, M16, balik daripada hutan, cuci senjata, cuci kasut, masuk balik hutan, bawa ration, bekalan makanan. Nak besarkan anak senang ke? Mak menggalas tanggungjawab jadi ketua keluarga. Quran, had apa dia Qurannya dengan semayang. Ingat pesan pada anak. Nak memerdekakan negara satu, nak mengekalkan kemerdekaan. Kita hari ini sudah tidak ada lagi penjajah dalam bentuk fizikal, tetapi kita harus ingat
Ghazwatul Fikri, serangan istighrab, penjajahan dari sudut apa dia ni, yang depa jajah cara berfikir kita, budaya kita hidup, yang disebut budaya hidup. Kemudian sistem pemerintahan hari ni yang boleh menggugat keislaman kita. Saya cakap betul ya hadirin sekalian, nampak tak jaga negara kita sungguh-sungguh dengan agama, Allahu Akbar, takutnya kita keadaan yang akan datang ni lagi teruk, lagi teruk. Yang hari ni pun jenuh kita nak hadapi hari ni. Selalu saya sebut kajian yang terkini, 85% tak semayang 5 waktu sehari semalam, tuan-tuan. Nampak berjayanya mereka menyerang fikiran. Maksud kata dalam keadaan kita hari ni tidak fikir dah tentang negeri akhirat. Mostly kebanyakan kita duk fikir tentang apa dia? Hidup di dunia yang sekarang ini dulu, akhirat nanti. Allahu Rabbi, sayangnya orang yang macam ni jadi celaru pemikiran mereka. Kerana apa dia? Sistem, antaranya saya nak sebut sistem pelajaran, sistem pendidikan kita perlu buat satu reformasi. Kalau boleh kita cadangkan di peringkat sekolah rendah menengah ni, tuan-tuan, diajar kitab Syama'il Muhammadiyah. Diajar kitab Syama'il Muhammadiyah kepada pelajar-pelajar, murid-murid bermula sekolah rendah dan khatam di peringkat sekolah menengah. SPM tingkatan 5 dia keluar, dia kenal siapa dia. Huwa Muhammad, huwa khatimun nubuwah, huwa balighur risalah, huwa sayyiduna wa imamuna dia Muhammad. Nampak tak? Bila mana mereka ini keluar daripada sekolah, mereka kenal siapa dia. Mim ha mim dal, Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya kita hari ni bila anak kita keluar daripada sekolah, nampak mereka tak kenal Tuhan, tak kenal Rasul. Perjalanan hidup mereka tidak seiring dengan agama yang mereka anuti. Allahu Rabbi, mak bapak sampai tidak ada lagi rasa tanggungjawab nak didik, educate anak dengan cara agama. Yang ni lagi malang. Mungkin disebabkan kerana apa? Sibuk mencari hal duniawi yang tidak ada full stop, yang tidak ada noktah. Allahu Akbar. Lagi kita rasa takutnya kehidupan yang semakin dahsyat, ujian dugaan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Para hadirin sekalian, maka disebut tadi, bila mana kemerdekaan yang disebut istiqlal, hurriyah, independen, kita yang dah bebas daripada penjajah hampir 60 tahun, kita tahu penjajahan itu adalah suatu yang kita tak nak. Kita tahu penjajahan itu adalah kemusnahan, penjajahan itu adalah kebinasaan, penjajahan itu adalah penghinaan. Benarlah apa yang disebut oleh Ratu Balqis. Sesungguhnya, kata Ratu Balqis, penjajahan itu merupakan kemusnahan, kebinasaan, kehancuran dan penghinaan. Allah abadikan kata-kata Ratu Balqis ini di dalam surah An-Naml ayat 34. Maksudnya, mafhumnya ketika itu, kata Allah, bila mana raja memasuki sebuah negeri, lalu mereka akan melakukan kerosakan dan kemusnahan, kehancuran, dan mereka akan menghina manusia-manusia yang dimuliakan. Tafsirnya di situ, rajanya ialah siapa dia? Fir'aun. Fir'aun ini adalah lambang penjajah, lambang penjajahan yang disebut, yang memusnahkan, yang merosakkan, dan dialah yang menghina manusia yang dimuliakan. Antaranya, Fir'aun sanggup mengaku, aku ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Nampak tak perangai Fir'aun? Punya hebat dia menghina manusia yang dimuliakan sampai dia mengaku diri dia sebagai Tuhan. Allahu Akbar. Kalau inilah yang dimaksudkan penjajahan, kita tahu penjajahan ini adalah suatu yang negatif, yang semua orang tak mahu, yang semua orang takut, tak nak. Tapi hari ini seolah kita yang invite, kita yang menjemput penjajahan dalam bentuk Ghazwatul Fikri. Budaya hidup kita, budaya songsang,
Benarlah apa yang Nabi sebut di dalam hadis tanda akhir zaman, nak kiamat. La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi juhri dab lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara. Qala faman, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim, hadis sahih. Kamu, kata Nabi, akan ikut jejak langkah umat-umat yang terdahulu sedikit, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, zira'an bi zira'in, dan sehasta demi sehasta, lau dakhalu fi juhri dab, sehinggalah mereka masuk dalam lubang dab. Dab ni biawak, macam kita kata biawak padang pasir, dab. Maka kamu akan ikut juga. Sahabat tanya, adakah Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka ni yang hari ini meresapi budaya hidup kita, tak lain tak bukan perancangan yang berstrategi daripada musuh Islam, Yahudi dan Nasrani. Senang aja tuan-tuan, mereka tak perlu nak angkat senjata, tak perlu nak menghalakan moncong senjata mereka ke negara-negara sasaran mereka. Tak payah dah, tak payah dah mereka nak bom sana sini, tak payah dah. Mereka ambil senjata yang hari ni, yang terkini, cukup dah dengan budaya apa dia? Budaya keseronokan, budaya hiburan. Yang ni penyakit yang menimpa umat terdahulu, yang menjahanam, yang merosak, memusnahkan Islam. Ni lah yang Nabi sebut, apa dia? Al-Ashar. Asyirah ni penyakit yang terlalu seronok, ditambahkan pula lagi budaya hiburan, hedonisme, yang semakin melata di mana sahaja beradanya kita hari ini di dalam negara. Mesti ada hiburan, mesti ada muzik, hiburan, muzik, hiburan, media masa, cetak elektronik, kaca TV. Allah, adalah sikit program-program yang kita kata program yang Islamik, tapi nak compare program yang boleh merosakkan akidah iman kita, Allahu Rabbi. Tengoklah akademik Fantasia, tuan-tuan, dengan peluk peserta yang disebut pelajar dengan mereka punya juri, mereka punya apa nak panggil, bukan mursyid, mereka punya macam, bukan nak kata tok guru, mereka punya apa benda, mentor menti tu. Mereka boleh peluk yang laki perempuan, tak ada masalah. Dan nampak tak hari ni kita tengok adegan macam tu, apa kita rasa? Tak ada rasa apa. Seolah-olahnya nahnu ma'inda tahassus, mati rasa dan mandul perasaan bila tengok keadaan dan adegan macam tu. Tak ada rasa apa. Bagi kita, bila mana kita yang duk mengajar, yang duk ceramah macam ni, tengok Allah berbulunya, aku tengok macam tu lah. Tapi nak buat macam mana? Tak sampai, tuan-tuan. Macam itulah tadi dimaksudkan tadi, dalam keadaan kita tak dapat nak menentang kekufuran, kebatilan. Suasana kita hari ini tak dapat nak mencegah jahat maksiat dengan kuasa yang ada. Hanya yang ada ni yang disebut qalbi, wa dzalika ad'aful iman. Hanya kita dapat benci macam tu sahaja, jahat dan maksiat. Allahu Rabbi, keadaan kita hari ini semakin malang, semakin merudum. Apapun kita tetap berperanan dan mesti kita teruskan agenda perjuangan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak suka, orang ni tak mau, itu mereka punya cara. Apapun kita sebagai orang yang memahami Islam, teruskan. Sebab Islam itu berada dalam keadaan mulanya dagang, bada'ul islamu ala gharibah wa sayaudu kama bada'a gharibah fatuba lil ghurba. Maka kata Rasulullah, Islam dalam keadaan dagang, datang tu dalam keadaan ganjil. Orang tak suka dan orang rasa macam pelik Islam ni waktu di Mekah macam itulah. Bila mana Nabi menceritakan apa dia Islam, apa dia Allah, siapa dia Tuhan, mereka pelik. Dan kata Nabi, Islam, dan bila mana di akhir zaman itu Islam akan pergi dalam keadaan pelik juga. Orang jadi pelik, semakin pelik, tengok macam mana Islam ni. Ni apa benda ni, RUU 355. Dah jadi pelik, tuan-tuan. Tak menerima dengan cara kefahaman Islam yang sebenar. Macam mana pun kita perlu menerangkan, explain kepada orang-orang ni.
termasuklah yang non-Muslim. Apa dia yang disebut pindaan Akta 355? Supaya apa dia? Mereka menyokong, setidak-tidaknya mereka tidak menentang. Kenapa? Ini hanya untuk Muslim sahaja, only for Muslim. Itu sahaja. Yang non-Muslim langsung tidak terjejah. Hampa orang yang bukan Islam, maka akan dihukumkan dengan undang-undang sivil yang ada di mahkamah, sama ada mahkamah tinggi, magistrate, section dan sebagainya. Ini mahkamah syariah untuk orang Islam. Ini tugas kita yang kita nak kena sampaikan. Ini tugas kita, hadirin sekalian. Jangan kita lupa. Ya. Kan itulah bila mana Islam ini dilihat sebagai agama yang syumul. Dia menyentuh soal pentadbiran negara, dia menyentuh soal ekonomi negara, dia menyentuh juga soal akhlak seseorang individu dan juga masyarakat. Kalau kita ketepikan Islam, maka sudah tentulah keadaan sesebuah negara itu menjadi rosak dan hancur. Kemuliaan Islam tidak dilihat lagi. Inilah bila mana tadi kejatuhan kerajaan Islam Andalusia, sekalipun 800 tahun subur dengan Islam, tapi akhirnya jatuh. Bila jatuh tu tuan-tuan, sampai ke hari ni kita tak bangkit lagi, hadirin sekalian. Islam sebagaimana mereka pernah memerintah dulu selama lebih kurang 800 tahun. Yang hari ni tinggal hanya syarikat umrah haji Ustaz Daud Cik Ngah, syarikat Andalusia. Itu je lah yang ada tuan-tuan. Macam itulah, Allahu Akbar. Tapi apa yang kita tengok hari ni, mutakhir ni, di belah barat hari ni, di Eropah dan juga di UK, di United Kingdom, pengalaman saya 10 tahun berulang-alik dalam program dakwah, dalam program aktiviti yang dianjurkan oleh pihak NGO yang saya sertai. 10 tahun dah tuan-tuan. Bila tengok perkembangan Islam yang berada di barat hari ni, alhamdulillah. Termasuklah kenyataan daripada Mufti Bosnia Herzegovina, apa yang disebut very beautiful Islam in Europe now, hari ini. Perkembangan yang cukup menarik Islam di Eropah, di barat. Baik daripada utara di Eropah nun, di Norway, sampailah nak masuk ke UK, di Perancis. Yang saya pengalaman tengok daripada negara Eropah, Norway ada 500-600 ribu daripada 5 juta penduduk. 500-600 ribunya Muslim. Ya, di Oslo, ibu negara Norway, ada 2 buah masjid agung. Alhamdulillah. Turun pula ke Sweden. Sweden lebih kurang ada 1 juta Muslim daripada 8 juta penduduk. Ya, begitu juga Denmark, hampir 1 million Islam. Kemudian turun pergi Germany. Germany 70 juta penduduk, 4 juta hanya Muslim. Kemudian ke Holland, Netherlands, Belanda. Belanda ada 20 juta penduduk dan 2 juta lebih kurangnya Islam. Pergi pula Switzerland. Switzerland lebih kurang 1 juta daripada 8 juta penduduk. Di Geneva. Di Geneva ada satu masjid agung, masjid besar. Kita boleh tengok di Geneva. Dan sempadan di antara Italy, Switzerland dengan apa dia Perancis disebut Mont Blanc, ya, ataupun apa dia ada satu tempat yang disebut Chamonix Mont Blanc. Di situ kita tak fikir ada orang Islam duduk di situ. Saya dah sampai di situ, ada 40 Muslim family, ada 40 keluarga Muslim. Ya Allah, tempat tu kita kata macam tempat jin bertendang, jauh betul-betul dalam dia bersempadan dengan gunung-gunung Alps tu. Bayangkan keluarga ni cerita, dia nak hantar anak dia pergi sekolah agama supaya anak dia dapat ilmu agama, terpaksa berulang-alik hantar 40 km balik 40 km. Hantar anak sekolah agama 40 km. Kita hari ni bukan kilometer, meter je. Meter tu pun tak mampu. Haru biru tuan-tuan. 4 meter, 400 meter pun tak mampu nak hantar anak ke sekolah agama. Tengok ni kemah ke? Pasti. Nampak? Mantul kemah, lebih kemah sikit daripada pasti. Belum pasti. Nampak? Bila hantar pasti, dia kata belum pasti. Ni kemah. Ni kemah dah tentu kemah. Kita hari ni cuba tengok, nampak senang memilih. Tak melihat kepada tadi, kesan. Duduk di situ, duduk nyanyi seronok, yahu ya bedu-bedu lah, silihi halihi liha patah lihi lah, habis lah. Tu nak kata apa? Ni yang pasti yang mengajar.
wahidun satu, isnanin dua, hajarun batu, hisanun kudas salah satu tiga, arbaatun empat, jubnun mentega, suratun cepat. Yang tu belum pastilah ustaz. Baik kami mimpi kemah ni, walaupun dia silihah patah leher, esok dia pun jadi engineer pula nanti. Nampak 40 km berulang alik, pergi balik. Itulah keadaan. Dan tengok pula di Perancis, daripada 60 juta penduduk, tuan-tuan, sekarang ada 10 juta Islam di Perancis. Hebat tak hebat? 2000 buah masjid di seluruh Perancis hari ini. Di Paris sahaja ada 300 buah masjid. Kami pergi ke satu tempat pusat dakwah yang terbesar di Perancis, terletak di Saint-Denis di Paris. Namanya Pusat Dakwah Center Tauhid. Jumpa dengan dia punya presiden pengarah dia, Syekh Dr. Abdul Basit. Dr. Abdul Basit menceritakan, kami punya usaha Islam di Perancis hari ini, diam tak diam, tiap-tiap hari 5 hingga 10 orang Kristian memeluk Islam. 5 hingga 10 orang Kristian memeluk Islam. Dan jail, penjara-penjara Perancis kami dah masuk, 60% banduan yang Kristian sudah memeluk Islam. Nampak? Target kami tahun 2050, target sasaran mereka. Berdasarkan fakta dan data yang kami dah buat research dan kami buat macam-macam perkiraan, kami menjangkakan target kami tahun 2050 Perancis bakal menjadi sebuah negara Islam. Allahu Akbar. Inilah tuan-tuan, azam, effort, usaha, ikhtiar pejuang-pejuang Islam ni di merata dunia hari ni berada, tuan-tuan. Nampak? Siapa yang cepat, siapa yang dalam keadaan mereka bersungguh-sungguh, nampak? Dengan strategi perancangan yang mereka lakukan, berjaya ke tidak? Bagi saya, ini sudah menunjukkan kejayaan. Walaupun belum yang kemuncak, kita kata kejayaan dah. Mulih mereka Islamkan Kristian 5 hingga 10 everyday, 5 to 10% everyday and everyday, macam bateri everyday. Kita hari ni, kita takut, saya dah sebut tadi 85% tak semayang 5 waktu sehari semalam. Anak luar nikah tahun 2004 pada tahun 2011 tak kurang, lebih kurang lah, hampir 1,240,000 anak luar nikah yang lahir. Bayangkan kalau ini yang sedang kita hadapi, macam mana kita nak bangkit, nak bangunkan tadi sebuah negara Islam yang diredai oleh Allah. Usaha kita hari ini perlu berlipat ganda. Bukan takat kita dakwah di sini, nak kena keluar daripada rumah, nak kena keluar juga daripada masjid dan surau, supaya kita nampak kesan daripada dakwah kita ada kejayaan. Mereka buat hari ini bukan negara Islam, negara yang bukan Islam, tetapi kekuatan yang ada pada mereka, keikhlasan mereka untuk menegakkan negara Islam. Suatu hari nanti tahun 2050, insya-Allah Perancis akan menjadi sebuah negara Islam. Tengoklah hari Jumaat, waktu tu saya di Masjid Agung, masjid besar di Paris, pukul 11 pagi ni, tak ada ruang, kosong. Tak ada Najwa Latif dalam masjid tu nak sebut. Tak ada ruang kosong ni, penuh, sepenuh-penuhnya. Pukul 11 pagi Jumaat masuk pukul 1 tengah hari, 11 sampai pukul 12 jemaah zikir, wirid, baca Quran, i'tikaf. Dan pukul 12 sampai pukul 1 tazkirah, 1 jam sebelum Jumaat daripada tazkirah, 1 jam. Kemudian azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari macam Mekah menyazan tu. Allah. Habis tu alhamdulillah, alhamdulillahil qail, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Allah, semangatnya tengok khatib. Tuan-tuan, 1 jam khutbah Jumaat, 3 jam mereka boleh ada di dalam masjid, pay attention, mereka boleh beri perhatian daripada khutbah yang disampaikan oleh imam khatib. Tengok macam mana keadaan 3 jam. Tuan-tuan, boleh kita masjid di Malaysia ni buat 1 jam khutbah? Tak tahulah, khatib jadi khatib ataupun jadi mayat, tak tahulah di atas. Imam tak berhenti lagi seminit, kebalin dengan himpun cak ayam dengan mineral water ni, imam jangan main. Tuan-tuan, tak mampu kita.
Apa yang kita tengok hari ni 20 minit, 30 minit tu pun dah jenuh. Setengah masjid khutbah jangan lebih daripada 12 minit. Khutbah pertama, la ilaha illallah. Nak cakap apa 12 minit? Ada di satu tempat, tak nak sebut lah, yang apa dia, yang kita harapkan. Kalau sekiranya Islam hari ni betul macam apa yang saya sebutkan tadi tuan-tuan, di dalam negara kita, Allah, betapa seronoknya peluang kita nak macam tu. Bukan kita kata omong-omong kosong dah. Sebab mereka buat dah hari ni. Binatang-binatang yang disembelih oleh orang Islam, binatang yang boleh dimakan lah, kambing, lembu dan seumpama dengannya, di Perancis dicari oleh orang-orang Kristian, orang-orang yang bukan Islam. Itu antara juga data dan fakta yang kita dapat. Sebab apa? Orang kafir mereka menyatakan sembelihan yang disembelih oleh orang Islam, binatang bila nak makan boleh tahan lama, yang kedua fresh, sebab darah mengalir. Itu yang mereka cari. Yang ni tuan-tuan, maka kita nampak hari ni Islam ni memang agama yang diiktiraf. Sebab itu Michael H. Hart, satu orang sarjana Yahudi, dia dah buat kajian dah tuan-tuan, dan dia ambil tokoh yang hebat dalam 100 orang yang disebut tokoh yang paling terpengaruh dalam sejarah dunia. Dia tahu, dia kaji every single siapa dia yang disebut ni, manusia ni. Bila mana dia ambil manusia ni, orang ni diletakkan the top ranking daripada 100 orang yang tokoh terpengaruh dalam sejarah dunia, the 100 most influential person in history. 100 orang tokoh yang paling terpengaruh dalam sejarah dunia. Kenapa dia tak pilih Nabi Isa, Siti Maryam? Kenapa tak pilih Rajiv Gandhi, Mahatma Gandhi? Kenapa tak pilih Mao Zedong umpamanya? Kenapa tak pilih orang yang paling kaya, Carlos Slim Helio, Bill Gates seumpamanya? Tapi akhirnya dia meletakkan namanya di atas sekali, ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim Khalilullah alaihi wassalatu wassalam. Macam orang marang, boleh ke hafal tu? Tak tahu lagi lah ustaz, jenuh juga menongging-nongging nak ngapal. Ni yang katakan orang yang dipilih siapa dia? Disebutkan tadi, the Prophet Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia letakkan dia paling teratas tangga yang disebutkan tadi, the top ranking. Sebab dua sebab dia lihat. Yang pertama, Rasulullah berjaya mengembangkan agama, dan yang kedua, Rasulullah juga berjaya mengembangkan dunia. Agama dan dunia synchronize, at par, parallel, jalan sama, seiring dan sejalan. Nampak? Mana ada Islam ajar tinggalkan dunia, mana ada Islam ajar hanya tumpukan akhirat sahaja, tak? Tapi Islam melihat kepada akhirat itu terlebih dahulu, dan dunia kamu jangan jadikan sebagai keutamaan. Itu yang kamu kena ambil dulu. Sebab itu bila mana Allah jadikan kita manusia ni dunia, maka kita kena ambil peraturan daripada Allah dulu. Bila mana manusia ni kalau dibiarkan dalam keadaan mereka tidak dikawal dengan hukum Allah, mereka akan jadi liar. Sudah tentu mereka akan lakukan ikut apa yang mereka mahu. Kerana itu bila mana datang hukum Allah, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Allah kata kamu hendaklah hukum di antara kamu, maksud dengan manusia, dengan hukum daripada apa yang telah kami turunkan daripada Quran. Wa la tattabi' ahwa'ahum, dan Allah kata jangan kamu ikut nafsu dan hawa. Inilah yang disebut tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita supaya kita jadi manusia yang ada dedikasi, yang ada satu pendidikan, pelajaran yang boleh menjauhkan daripada jahilnya kita, sehingga takut-takut khawatir kita hanya mengambil hukum akal semata-mata dan meninggalkan hukum wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekadar itu untuk pengisian malam ni, kuliah maghrib di Masjid Rusila Tok Guru. InsyaAllah mudah-mudahan kita doakan Tok Guru kita pun sihat walafiat untuk terus berdakwah, untuk terus menyampaikan ilmu agama, untuk terus menjadi pejuang agama yang diredai oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita juga berdoa agar kita tidak menjadi manusia
yang dimurkai oleh Allah, yang menjadi manusia yang tidak dilaknat oleh Allah. Kenapa? Khawatir kita menjadi manusia pula yang cinta kepada dunia. Sama-samalah mudah-mudahan kita berdoa dan berusaha menjadi hamba yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mengakhiri tuan-tuan, saya ada nak umumkan sikit, seminit dua ni. Ini promosi minyak yang saya bawa daripada Kuala Lumpur ni, minyak Raihanah Syifa. Saya import daripada Dubai. Minyak ni minyak wangi, alhamdulillah sedap bau dia. Laki perempuan boleh pakai, tak ada masalah. Dan minyak ni telah didoa, disyifa, dibaca doa-doa ayat-ayat ruqyah oleh yang berbahagia Tok Guru kita juga, Al-Fadil Ustaz Datuk Ismail Qamus. Ustaz Ismail Qamus antara pengasas pengamal perubatan Islam sama almarhum Datuk Dr. Haruddin. Alhamdulillah, minyak ni dah hampir 5 tahun di pasaran Sabah, Sarawak, Singapura dan Brunei. Alhamdulillah, ratus ribu dah laris, macam goreng pisang panas juga dah tuan-tuan minyak ni dengan izin Allah. Ya, Datuk Ismail Kamus dah baca untuk tujuan buat pendinding daripada gangguan jin yang terkena sihir, santau, saka, ain, histeria dan macam-macam lagi yang berkaitan dengannya. Ada yang baru pegang minyak ni dah menggigil botol, dia pegang ni menggigil jatuh pengsan di Sabah. Ada yang baru saya sebut macam ni, umumkan di belakang dah menjerit, di Pahang sekali, di Pulau Pinang sekali. Ya, dan apa dia, ada yang pakai menggigil pengsan jatuh terus. Macam-macam situasi yang antara saya lihat dan juga yang mereka telefon di Johor, rumah masalah gangguan. Satu keluarga pakai, tiba-tiba salah satu shilling pecah, meletup, jatuh seketui bata pula. Oh, yang tu kuat gangguan. Ada di Perak, anak nak kahwin lagi beberapa hari, tak jadi nak kahwin, dia memberontak tak nak kahwin. Pakai minyak ni, alhamdulillah. Tanya-tanya balik, "Long nak nikah ke tak?" Anak dia jawab, "Bukan lagi nak menikah, abah dah tak sabar rasa nak menikah." Itu pun dia juga tuan-tuan. Ya, macam-macam. Ya, orang yang pakai. Dan baru ni di Kampar Perak ada satu perempuan muslimat ni, dia mengusahakan kedai kek bakery. Apa berlaku? Orang sihir kedai dia. Jahat kita ni tuan-tuan, manusia ni. Bila mana sihir, setiap kali dia nak buat kek, dia punya tepung berulat. Alhamdulillah, mula-mula 2 botol, dia telefon nak 50 botol. Wih, banyak ni kak. Itulah dia kata, "Ustaz, alhamdulillah kak pakai minyak ni dah sebulan. Alhamdulillah, elok tepung naik lembut aja, dah jadi kek ustaz, dah tak jadi ulat." Tu antaranya alhamdulillah dengan izin Allah. Itu doa berkat daripada Datuk Ismail Qamus tuan-tuan. Ada yang busung sihir pun macam tu, 3 hari pakai alhamdulillah elok surut. Banyak lagi lah yang tak boleh tidur setahun, tak boleh tidur malam, dengan izin Allah pakai minyak ni elok balik boleh tidur. Yang kedua untuk anak-anak, anak yang degil, anak yang nak hafal, kemudian nak buat penerang hati, sapu kat kepala, dada dan sebagainya. Ya, dah ada testimoni banyak yang saya dapat. Elok dah anak tak melawan mak, elok dah ya, cakap pun dah alhamdulillah, elok dah bangun subuh senang. Dan bayi-bayi kecil yang kerap nangis malam, insya-Allah rasi untuk minyak ni tuan-tuan, pakaikan pada bayi yang kerap nangis malam. Dan juga untuk yang belum jodoh, yang lambat jodoh. Ada testimoni daripada Kemamang, Terengganu. Ya, dia belum jodoh, dia beli 2 botol, dia buat mandi. Saya suruh mandikan titik dalam air badi. Alhamdulillah, telefon tak sampai sebulan, "Ustaz, saya nak kahwin dah ustaz." "Ingatkan nak kahwin dengan ustaz?" "Tak lah ustaz, adalah calon yang saya punya." Itu dengan izin Allah. Itu belum jodoh, dah jodoh dah. Jadi malam ni siapa yang dah jodoh, nak jodoh sekali lagi, itu terpulang pada tuan-tuan, ikut niat masing-masing lah. Baik, kemudian untuk yang ketiga, suami isteri nak elok balik, mesra balik. Alhamdulillah banyak dah, alhamdulillah ustaz. Terlihat dulu suami akak ni balik tengah malam, tak peduli anak bini. Sekarang ni elok duduk di rumah. Cuma akak pula rusing tengok tak keluar-keluar dari rumah pula. Itu pun ada juga. Dan kemudian sahabat saya di Ipoh, dingin isteri dia. Bila sentuh lari, jenuh mengejar tak dapat. Dengan izin Allah pakai minyak ni, dia pula lari, bini pula mengejar pula dah. Ni tuan-tuan, cubalah tuan-tuan, mudah-mudahan boleh kejar mengejar. Jangan tak semain suruh pagi besok sudah. Macam di Singapura, dia mati pucuk 6 tahun. Dengan izin Allah, bukan pucuk ubi ya. Dengan izin Allah, minyak ni tuan-tuan membantu melompat balik orang tua tu. Itu dengan izin Allah, mudah-mudahan. Dan untuk akhirnya disapu, digosok dan juga diurut pada mana-mana anggota badan yang sakit. Migrain, insya-Allah bagus. Ya, kemudian apa dia, asma, lelah, sapulah dekat dada sikit, dekat tengkuk sikit. Kalau buasir, sapu dekat tempat buasir. Di Kuala Terengganu ni ada testimoni, satu makcik tu dia tak boleh bangun baring. Dengan izin Allah, urut pakai minyak ni, boleh bangun beri, boleh dah berjalan. Itu Allah yang menganugerahkan. Cuma minyak ni kita jadikan sebagai perantaraan tuan-tuan. Banyak lagi lah. Macam di Kulim, dia punya hati dengan paru-paru dia, doktor mengesahkan rosak. Tak ada dah, tak ada apa dia, penawar dah, tak ada ubat dah. Kami kira surrender dah, doktor suruh balik. Dengan izin Allah, minyak ni dia buat macam mana? Dia sedut
2 botol, kemudian 8 botol dia beli sedut-sedut. Lepas tu dia kata lega hati saya, dengan paru-paru saya rasa macam tak ada masalah. Bila rujuk balik doktor pakar mengesahkan normal balik. Allah, cukup takjub. Ini kuasa Allah tuan-tuan. Minyak ni sebagai perantaraan saya katakan tadi. Apapun doa daripada ayat Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Quran ni sebagai syifa. Insya-Allah. Ya, apa yang kita nak ialah keyakinan. Kalau sekiranya kita yakin, mudah-mudahan ikhtiar kita. Selebihnya itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang menyembuhkan. Sebotol harga 30, promosi malam ni di Rusila, ya, 2 botol RM50, 4 botol RM100. Tak ada jual di kedai. Saya bawa dalam siri ceramah saya sahaja. Siapa berhajat boleh dapat nanti di belakang sana, nanti jumpa dengan saya, ya. Dan tak ada tempat, jangan datang, jangan pergi di belakang sana, ya, di sini saja. Jadi jumpa dengan saya, boleh dapatkan dengan saya. Minyak ni color dia. Tuan-tuan boleh tengok minyak ni color dia. Kalau siapa fikrah dia hijau, hijau lah. Kalau biru, biru lah. Tuan-tuan, tak tahulah kok ada biru di sini. Tapi saya nampak ni kira warna ni kira warna hijau. Insya-Allah tuan-tuan, hijau lah kita semua mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.